Okey, baiklah kawan-kawan, kita mulakan ya. Pembelajaran kita hari ini bertumpukan pada latihan photostat yang cikgu beri tu berkaitan dengan tata bahasa yang kita pernah belajar. Okey, hari ini ialah pembelajaran yang ringan lah untuk kamu. Hari ini hari terakhir PDPR kita secara Google Meet. Selepas ini kita mula belajar bersemuka di sekolah. Okey, mungkin ada juga nanti cikgu akan buat Google Meet dengan kamu. Okey, tak ada masalah yang berada di rumah. Cikgu harap semua orang datang ke sekolah bila sampai waktunya. Bila giliran kamu ke sekolah, tolonglah datang. Okey, tolong datang. InsyaAllah selamat. Tawakkalna ala Allah. Okey. Baik, seterusnya kita mulakan teruslah pembelajaran kita hari ini. Okey, mari kita tuliskan hari dan juga tarikh. Okay, semua orang tuliskan hari dan juga tarikh pada helaian ini. Okey, hari ini ialah hari apa? Ahad. Tarikh hari ini ialah 31 Oktober tahun 2021. Sekejap aja. Besok kamu bangun malam ni dah 1 November, betul? Assalamualaikum cikgu, selamat pagi. Iya, selamat pagi. Okey, jom. Lihat pada paparan cikgu tu. Bukan muka surat berapa yang pagi tadi cikgu suruh tampal tu. Okey, jumpa tak yang ini? Apa? Jumpa tak? Helaian yang ada tulis bawahnya nombor 18. Jumpa tak? Jumpa tak? Okey, jom kita bincang sama-sama. Ada sebuah soalan objektif tersebut ya. Okey, soalan 5 berdasarkan gambar di bawah. Nampak tu ada langsir. Puan Nana memasang langsir itu persiapan menyambut hari raya. Apa jawapannya? Untuk persiapan hari raya. Jawapannya ialah B, bola. Untuk. Okey, jawapannya ialah B, bola. Jumpa tak helaian ini kawan-kawan? Jumpa. Dah tampal kan? Tadi cikgu dah cakap dah awal-awal pagi cikgu dah buat pengumuman untuk kamu tampal dahulu. Jadi mula kelas dah ada. Okey, baik. Ayat yang pertama tu sebenarnya ayat yang berbaki daripada latihan yang lepas. Okey. Puan Nana memasang langsir itu untuk persiapan. Okey, untuk persiapan menyambut hari raya. Okey, baiklah. Jom kita teruskan lagi. Boleh nampak ya paparan semua? Cikgu tak guna paparan persembahan sebab nak menulis. Okey, seterusnya. Gantikan perkataan bergaris di bawah dengan kata sendi yang betul. Hari ini kita nak belajar tentang kata sendi. Jangan tidur. Dah tengah hari dah ni. Wah. Okey, ayat nombor 6. Siapa nak baca? Seorang baca. Saya. Terus baca je. Okey, pelancong. Pelancong yang melawat pasar budaya itu berasal daripada Jepun. Okey, perkataan kata sendi yang diguna daripada daripada kita tak boleh dudukkan depan dia tempat. Jepun ini tempat kan? Jadi kata sendinya yang sebetulnya lah dari. Tak boleh guna daripada. Kalau daripada ni mesti belakangnya tu objek. Almari itu dibuat daripada kayu jati. Contohnya macam tu, baru boleh guna. Kalau Jepun kan nama tempat, kata sendi di hadapannya dari. Tak boleh guna daripada. Okey, terus tuliskan jawapan. Boleh jelas? Okey, baiklah. Nombor 7. Siapa nak baca ayat? Terus, pantas. Saya. Terus. Saya. Hari keluar
Taman Saujana akan diadakan di hari Ahad. Okey, di tak boleh digunakan di hadapan hari ataupun masa. Hari, masa, waktu, bulan. Kata sendi yang paling tepat ialah pada. Kata sendinya ialah pada. Okey, baik. Hari Keluarga Taman Saujana akan diadakan pada hari Ahad. Pada hari Ahad ini ialah menunjukkan masa kan? Jadi kata sendi yang ada di hadapannya mestilah pada. Okey, baik. Seterusnya ayat nombor 8. Come on. Bunga hiasan itu diperbuat dari bahan-bahan terbuang. Okey, dari tak sesuai sebab bahan-bahan terbuang ini objek kan? Jadi kata sendinya ialah daripada. Dia berlawanan dengan yang nombor 6 tadi. Okey? Bahan-bahan terbuang ini ialah objek. Jadi kata sendi di hadapannya mestilah daripada. Bunga hiasan itu diperbuat daripada bahan-bahan terbuang. Okey, ayat nombor 9 baca. Cepat. Baca. Siapa nak baca terus? Sumaya? Encik Haris memandu kereta untuk pergi di pejabat. Jawapan apa yang betul tu kalau kita nak pergi ke tempat? Apa jawapannya? Ke. Betul. Okey, ke. Kata sendinya ialah ke. Sebab menunjukkan kita hendak pergi. Ke satu-satu tempat tersebut. Okey, Encik Haris memandu kereta untuk pergi ke pejabat. Okey, ayat nombor 10. Tolong Terus baca. Tolong berikan surat ini pada ayah kamu, kata Cikgu Suhaila. Dia nak beri kepada seseorang. Cikgu pun dah sebut jawapannya itu. Bila ada kata nama, kita tak boleh guna pada. Pada tadi mesti diikuti dengan masa, waktu, hari, bulan. Okey, kalau kepada pada orang, pada kata nama, kita mesti letak kepada. Okey? Kepada ayah kamu. Ini kata sendi yang melibatkan cara menggunakan dari, daripada, pada, kepada. Ingat tu, kalau dari, selepas dari mesti tempat. Kalau pada, selepas tempat mesti ada masa, waktu, hari. Okey? Kalau daripada, belakangnya tu mestilah objek. Kayu, besi, kaca, fiber. Ke, nak menunjukkan kita tu nak ke mana, mesti tempat juga. Okey, kepada, nak beri kepada manusia. Manusia, okey? Faham? Okey, kalau di, saya tinggal di Taman Saintek. Itu menunjukkan tempat di. Saya hendak pergi ke Taman Saintek. Boleh jelas? Okey, baik. Kita teruskan latihan seterusnya. Helaian yang ada nombor 16. Helaian yang ada nombor 16. Maksudnya muka surat 16. Jumpa tak? Jumpa. Okey, jom. Yang ini kita suaikan, kemudian kita tulis jawapan di tempat kosong yang diberi. Kenapa cikgu suruh kamu menulis? Bila kamu menulis, kamu dah ada dua cara dah. Satu dah baca, dua dah kenal pasti dah. Pilih, kemudian tulis semula dan baca ayat tersebut. Okey. Baiklah, ini melibatkan kata hubung. Melibatkan kata hubung. Okey, baiklah. Kita baca keseluruhannya ya.
Kita lihat pada kanan. Kanan jawapan yang diberikan dan. Dan ini digunakan untuk menyatakan dua subjek. Dua subjek dia buat satu perkara yang sama. Contohnya Ali dan Abu bermain bola sepak. Untuk dia merujuk kepada perkara yang nak dibuat. Okey, ibu membeli tepung untuk membuat lempeng. Contohnya, kalau ini andaian. Andaian. Kalau saya tidak pergi tadi, pasti tidak berlaku kemalangan. Okey, atau nak menunjukkan dua pilihan. Kamu hendak minum teh atau kopi? Okey. Sambil menunjukkan dua perbuatan yang dilakukan pada satu masa yang sama. Ibu memasak sambil menyanyi. Tu dia. Okey, mari kita baca keseluruhan ayat tersebut. Nombor 6. Faizal menunggang basikal bersiul. Apa kata hubungnya? Dia buat dua. Okey, sambil. Suaikan, kemudian tulis di sini. Sambil. Faizal menunggang basikal sambil bersiul. Okey, nombor 7. Siapa nak baca? Come on, dengan jawapan sekali. Okey, baca Arka. Okay, Ibu membeli ikan, sayur, bayam dan buah betik di pasar itu. Okey, bagus. Ibu membeli ikan, sayur, bayam dan buah betik di pasar itu. Okey, done. Okey. Kemudian nombor 8, siapa nak baca? Saya. Terus baca. Kamu hendak makan nasi lemak atau mie goreng? Ya, ada dua pilihan. Kamu hendak makan nasi lemak atau mie goreng. Bagus. Okey, ayat nombor 9. Saya. Baca terus. Hadiah-hadiah itu adalah untuk para pemenang pertandingan bercerita. Okey, bagus. Hadiah-hadiah itu adalah untuk para pemenang pertandingan bercerita. Okey, ayat yang terakhir. Lelaki adalah untuk para terus pemenang pertandingan bercerita. Okey, nombor 10 cikgu nak dengar suara lelaki lah. Azam ada. Siapa lagi ni boy yang ada? Zufar ada. Hakimi hari ni masuk tak? Tak. Ikram ada tu? Ada 3 orang jejaka. Come on, 3 orang jejaka. Baca. Seorang. Zufar, baca Zufar. Ya, boleh. Faizal menunggang basikal. Ayat nombor 10. Ayat nombor 10. Ayat nombor 10. Zufar. Kalau kamu ada masa lapang, datanglah ke rumah saya, kata Yusuf. Okey, kalau kamu ada masa lapang, datanglah ke rumah saya, kata Yusuf. Betul, kalau. Okey, semua orang dah dapat jawapannya? Okey, kita teruskan. Kita teruskan pada muka surat yang bernombor 14. Okey. Yang bernombor 14. Tandakan pada kata adjektif yang sesuai. Kata adjektif yang menunjukkan sifat. Kata adjektif ini menunjukkan sifat, perasaan kita, bentuk, kemudian tekstur sesuatu benda. Itu dia. Menunjukkan kata adjektif. Kalau adjektif je kamu dah terbayang, oh sifat sesuatu. Murid itu rajin. Itik itu cantik. Wanita itu jelita. Rendang ayam itu enak rasanya. Itu menunjukkan enak. Kemudian sekolah itu dekat dengan rumah saya. Itu menunjukkan kata adjektif
Tempat kan? Dekat, jauh, sebelah, belakang, hampir. Ingat lagi tak? Kita dah belajar pada March hari tu. Ingat lagi kan? Okey, baiklah. Ayat nombor 6. Siapa nak baca? Terus. Bau longkang di jalan itu sangat busuk. Ya, sangat busuk. Okey, sangat busuk. Tandakan pada perkataan busuk. Kena tahu ya, bila longkang tu sangat busuk. Okey, sangat busuk. Baik, seterusnya. Ayat nombor 7, baca, come on. Faris berlari dengan pantas apabila dikejar oleh anjing liar. Okey, Faris berlari dengan pantas. Lari pantas, iaitu lari lintang pukang lah, betul? Okey. Sekejap Lari pula. Kenapa tak pilih kencang? Kalau kencang itu untuk angin. Kalau kencang untuk angin. Angin itu bertiup dengan kencang. Sekejap ya. Okey, pantas. Baik. Seterusnya ayat nombor 8. Siapa nak baca ayat nombor 8? Siti dan Liza. Senyap. Azam, baca Azam. Semua hilang dari radar ni. Come on. Siti dan Liza duduk berbual di bawah pohon yang kecil. Yang rendang. Kalau rendang. pohon rendang. Maksud pohon rendang tu, pohon yang daunnya lebat, daunnya banyak tapi dia tak tinggi. Itu yang dinamakan pohon yang rendang. Okey. Kalau pohon yang kecil tak boleh. Macam mana kita nak berteduh di pokok yang kecil? Okey. Kalau pendek lagi tak sesuai sebab pendek tu menunjukkan ketinggian orang. Okey, batang, kayu. Ingat ya? Kalau pohon, pokok sama ada tinggi ataupun rendang. Bukan rendang rendang. Rendang tu pokoknya macam gemuk sikit tapi tak tinggi, rendah, banyak daunnya. Jadi kita sesuai untuk berteduh di bawahnya. Okey, baiklah. Seterusnya nombor 9. Saya. Baca nombor 9. Saya. Ya, baca terus. Air kopi itu pahit kerana kurang gula. Betul. Situasinya kurang gula. Tahu? Air kopi sifatnya pahit. Kalau air teh sifatnya kelat. Jadi air kopi kalau kurang gula sifatnya pahit. Kalau terlebih gula sifatnya manis. Okey. Jadi jawapannya ialah air kopi itu pahit kerana kurang gula. Okey, nombor 10. Hakimi, baca Kimi. Hujan. Boleh je. Boy baca. Cikgu dengar suara lelaki. Bagus. Baca terus. Hujan lebat turun sejak pagi semalam. Baik, hujan lebat turun sejak pagi semalam. Betul. Hujan lebat Hujan lebat. Okey. Hujan lebat turun sejak pagi semalam. Kencang untuk angin ya, laju untuk kenderaan. Okey, baiklah. Kita teruskan lagi dengan latihan yang ada nombor 10. Maksudnya muka surat 10. Jumpa. Hari ni kita belajar tak lama. Kita belajar sekejap sahaja. Cikgu harap kamu dapat buat persediaan lah nak naik sekolah. Jangan takut bab kerja rumah tak siap, tak perlu takut. Okey? Setiap orang ada masalah yang dihadapi.
Jadi ambillah peluang untuk hadir ke kelas. Okey, walaupun nanti kamu tak akan jumpa cikgu tau. Cikgu tak dapat mengajar kamu lagi bersemuka. Cikgu hanya boleh mengajar pada jarak yang jauh. Okey. Mungkin nanti cikgu akan bagi latihan atau cikgu hanya berdiri di tepi kelas sajalah. Cikgu masih dilarang untuk masuk dalam kelas. Okey. Yang di rumah macam biasa, cikgu akan hantar rakaman. Okey. Baiklah. Pada muka surat 10 tadi, jom kita bincangkan. Ini apa ni? Kaki baris buah cucuk bentuk. Kita dah belajar hari Khamis hari tu. Apa tu? Siapa ingat? Apa tu? Hari Khamis hari tu kita belajar apa? Penjodoh bilangan. Betul, penjodoh bilangan. Alamak, hari Khamis hari tu kan baru buat. Okey, jom kita bincangkan. Ingat ya, kaki untuk kaki ni contohnya benda yang panjang boleh didirikan. Cendawan, sekaki cendawan, 5 kaki cendawan. Okey, payung. Baik. Kalau baris atau deret ni lebih kurang yang kita tanam secara sebaris berurutan. Buah untuk objek yang besar, sebuah rumah, sebuah pondok, sebuah kereta, sebuah kelas, sebuah sekolah, sebuah motosikal. Kalau cucuk, sate. Biasanya benda yang kita cucuk. Saya makan 10 cucuk sate arnab. Contohnya. Okey, kalau bentuk cincin, sebentuk cincin. Itu dia. Okey, baiklah nombor 1 ni cikgu bacakan ya. Turn cikgu pula baca untuk awak. Okey. 2 kerusi di bahagian hadapan tempat itu dihaskan untuk tetamu kenamaan. Kerusi ni objek yang besar betul. Jadi penjodoh bilangannya ialah buah. Penjodoh bilangannya ialah buah. Okey. 2 buah kerusi di bahagian hadapan tempat itu dihaskan untuk tetamu kenamaan. Okey, nombor 7. Kamal membeli 10 sate ayam di gerai sate itu. Tolong perhatikan pada ejaan sate, S-A-T-E-T. Jangan tersalah. Sebab selalu murid akan eja S-A-T-A-Y. Tu tak betul. Okey, sate ejaannya S-A-T-E-T. Sate. Okey, jadi apa penjodoh bilangannya tadi? Cucuk. Betul? Betul. Kamal membeli 10 cucuk sate ayam di gerai sate itu. Kita tak guna batang ya, kerana dia lebih simbolik kepada benda yang dicocok-cocok. Kalau batang ni benda yang panjang, lurus. Okey? Sebatang pembaris, sebatang kayu, sebatang rotan, sebatang pensel, 50 batang galah contohnya. Tapi kalau galah itu diikat-ikat, dia dah jadi berkas. Betul? Okey, baik. Seterusnya nombor 8. Puan Rosita membeli sepayung kerana payung lamanya sudah rosak. Payung. Tahu payung? Payung tu kita boleh dudukkan, dia seperti berdiri, betul? Jadi kata penjodoh bilangannya ialah sekaki. Penjodoh bilangannya ialah sekaki. Okey, sekaki payung. Ada nak tanya kenapa kaki? Kamu jangan terkejut tau, cendawan pun kaki. Cendawan menyerupai bentuknya seperti payung, betul? Tapi kalau cendawan itu tumbuh banyak-banyak rapat-rapat, kita dah jadikan dia sebagai serumpun cendawan. Betul? Dia ada pelbagai situasi bahasa ni. Okey, baiklah. Seterusnya nombor 9. Buku dan majalah itu dimasukkan ke dalam sebuah kotak. Yang pertama tadi sebaris. Sebab
Kerusi. Cikgu baru terbayang ni. Kerusi yang disusun secara berderet. Boleh betulkan? Maaf ya. Okey, 2 baris kerusi di bahagian hadapan tempat itu dihaskan untuk tetamu kenamaan. Tolong perhatikan baris. Boleh nampak macam di perhimpunan, zaman-zaman dahulu punya perhimpunan kamu di sekolah kan nampak kan kerusi disusun di atas pentas, cikgu-cikgu duduk atas tu kan. Itu yang menunjukkan baris, penjodoh bilangannya baris. Disusun sederet. Okey, nombor 9 baru buah kotak. Okey. Buku dan majalah itu dimasukkan ke dalam sebuah kotak. Maaf ya, kita kena perhatikan sesuatu tu dengan situasinya. Baru kita dapat penjodoh bilangannya dengan tepat. Okey, nombor 10. Encik Hashim membeli sebentuk cincin berlian untuk isterinya. Sebentuk. Okey, sebentuk. Sebentuk. Okey. Encik Hashim membeli sebentuk cincin berlian untuk isterinya. Dah dapat semua? Okey, nombor 6 tadi 2 baris kerusi. Okey, nombor 7. Kamal membeli 10 cucuk sate ayam. Okey, nombor 8. Puan Rosita membeli sekaki payung. Okey, nombor 9, buku dan majalah itu dimasukkan ke dalam sebuah kotak. Okey, nombor 10, Encik Hashim membeli sebentuk cincin berlian untuk isterinya. Okey, cikgu teruskan lagi. Dengan latihan yang di bawahnya tu bernombor 8. Ini ialah kata ganti nama. Ini ialah kata ganti nama. Boleh sedia? Okey, jumpa tak? Dah tampal belum? Ada. Okey, baiklah. Yang pertama, ingat ya. Ada kata ganti pertama, ada kata ganti kedua, ada kata ganti ketiga. Kalau kamu nak hafal pertama, kedua, ketiga tu ada kecelaruan, betul. Tetapi lebih mudah kita kena tahu gelaran-gelaran yang patut kita guna, situasi tempat pada ayat tersebut. Itu yang paling mudah. Okey, 6. Ada 2 yang diberi. Kita, kami. Kalau kita ni menunjukkan kita bercakap. Kami juga menunjukkan merujuk kepada diri kita teruslah. Merujuk kepada diri kita terus. Akan menentang pasukan lawan dengan bersungguh-sungguh. Ikrar para pemain itu kepada jurulatih mereka. Pemain-pemain tu cakap untuk diri dia sendiri. Jadi kita ke kami? Kita ke kami? Kami, betul. Kami. Garis dan tuliskan semula. Ingat ya, permulaan ayat mesti huruf besar. Kami. Kami akan menentang pasukan lawan dengan bersungguh-sungguh. Kami. Okey. Seterusnya, apakah rancangan kalian? Kalian tu merujuk kepada orang-orang. Orang lain yang dalam kumpulan. Pada cuti sekolah ini, tanya Fiza kepada Afika dan Husni. Kalau awak tu dia merujuk kepada seorang saja. Tapi ini lebih daripada seorang. Ada 2 orang, jadi kita akan guna kalian. Kita akan guna kalian. Apakah rancangan kalian pada cuti sekolah ini? Kalau awak, dia merujuk kepada seorang sahaja. Tapi ini lebih daripada seorang, kalian.
Okey, nombor 8. Nombor 8, saya untuk kita lah orang biasa. Kalau beta untuk sultan, untuk raja. Okey, bahasa istana beta ni. Perkara ini disiasat dengan segera titah Sultan Johor. Sultan Johor ni orang istana. Adakah menggunakan saya ke beta? Beta, betul, beta. Beta mahu perkara ini disiasat dengan segera. Ingat tu ya. Kita tak boleh guna sebab kita ialah masyarakat biasa, orang biasa. Okey, baik. Seterusnya. Beginilah caranya membuat masakan rendang tok, kata Mak Leha kepada anaknya. Agaknya apa dia? Kalau ini menunjukkan benda yang hampir dengan kita lah. Kita nak merujuk benda yang depan kita. Kalau itu merujuk benda yang jauh, tidak ada di hadapan kita. Jadi jawapan yang sesuai ialah beginilah caranya membuat masakan rendang tok, kata Mak Leha kepada anaknya. Beginilah. Okey. Baik, nombor 10. Siapa gadis yang berbaju kebaya yang berjalan dengan awak semalam? Tanya Osman kepada Azwan. Dia merujuk kepada manusia. Kalau apa merujuk kepada benda. Kalau manusia, siapa? Okey, siapa gadis yang berbaju kebaya yang berjalan dengan awak semalam? Okey, siapa? Siapakah gadis yang berbaju kebaya yang berjalan dengan awak semalam? Tanya Osman kepada Azwan. Okey, semua orang dah tulis jawapan? Okay. Belum? Siapa yang belum itu? Main-main Okey. Kita teruskan dengan latihan pada muka surat 12. Okey. Latihan 12 tu. Yang ini bina ayat. Boleh bina ayat sendiri? Menggunakan kata kerja yang diberi. Cikgu tak nak bagi jawapan lah. Boleh ya? Cikgu pastikan ayat tersebut kamu mesti ada huruf besar, tanda noktah. Betul, yang paling penting lah. Kemudian mesti menggunakan kata kerja yang diberi. Okey, latihan yang ini cikgu hanya sebut secara lisan sahaja. Okey, menyapu. Abang menyapu sampah di halaman rumah. Contohnya. Okey, nombor 7 tu. Mengecat. Cikgu Azman mengecat bilik kaunseling. Contoh Okey, nombor 8. Makanan itu dihidang oleh ibu. Nombor 9. Menunggang. Rizal menunggang basikal ke kedai. Letak nama orang lah. Belajar bina ayat. Okey, nombor 10. Menampal. Okey. Rahman menampal poster di dinding biliknya. Boleh? Nanti kamu boleh bina ayat menggunakan kreativiti masing-masing. Ayat tidak perlu panjang tapi mempunyai maksud yang lengkap. Menggunakan kata kerja yang diberi. Boleh? Pada hari Khamis lepas pun kita telah belajar buat ayat. Betul? Ayat ini lebih menjurus kepada kata kerja transitif lah. Sebab ada satu subjek, ada satu predikat sahaja. Ada satu orang, ada satu perbuatan. Kemudian perbuatannya itu terangkanlah
menunggang basikal, menyapu sampah, mengecat dinding, mengecat bilik. Okey, lagi menampal poster. Mesti ada dilengkapi dengan objek. Ingat lagi, hari Khamis kita dah belajar. Okey, seterusnya ini yang terakhir. Lihat pada muka surat 20. Jumpa tak? Muka suratnya itu memang tidak teratur sebab dia ada pasangan-pasangannya. Cikgu pilih yang kamu belajar. Okey, lihat helaian yang ada nombor 20. Jumpa. Ini yang terakhir untuk hari ini. Okey, isi tempat kosong dengan kata arah yang sesuai. Kata arah pun kamu telah belajar, betul? Ni menunjukkan kata adjektif jugalah. Kata arah. Okey, kata arah yang betul. Dalam, atas, luar, bawah, sisi, hampir, dekat, jauh, sebelah. Betul? Okey, baik. Tahu kalau dalam, benda yang ada di dalam rumah, di dalam kotak, dalam kelas, atas meja, atas kerusi, atas bumbung, atas kapal. Okey, luar, di luar rumah, di luar bilik darjah, di luar kereta, bawah, bawah meja, bawah kerusi, bawah peti sejuk. Betul? Bawah katil, sisi, di sebelah kita. Sisi tu sama ada sisi kanan atau sisi kiri. Okey, baik. Nombor 6. Burung itu membuat sarang di pokok. Kat mana? Dalam pokok ke? Di atas. Okey, di atas pokok. Okey, di atas pokok. Okey, tulis dulu jawapan. Di atas pokok. Okey, nombor 7. Mak Jah memasukkan kekabu. Tahu kekabu? Kekabu itu ialah isi dalam bantal kita. Tapi jarang-jarang dah sekarang sebab kita guna bantal yang guna span tu je kan. Okey, kekabu. Nanti tanya dengan mak, ada tak bantal kekabu di rumah? Okey. Mak Jah memasukkan kekabu di sarung bantal. Dia masukkan. Di apa? Di dalam sarung bantal. Okey, di dalam sarung bantal. Okey, nombor 8. Murid-murid tahun 3 jujur beratur di makmal. Di mana? Di dalam, di luar? Di luar makmal. Di luar makmal komputer. Nombor 9. Aina duduk di datuknya semasa menonton televisyen. Agaknya apa? Sisi. Di sisi. Sisi tu maksudnya sebelah. Okey, sebelah ya. Di sisi. Nombor 10. Mereka berehat di pokok rambutan. Bawah pokok. Rambutan. Di bawah pokok rambutan. Okey. Baik. Semua orang telah selesai pelajaran pada hari ini. Cara menjawab, kemudian sambil mengulang kaji tata bahasa yang kita telah pelajari. Ada nak tanya apa-apa? Kena apa? Tak perlu. Nanti kita jumpa pada 8 hari bulan untuk kumpulan 1. Nanti cikgu akan monitor kamu jugalah. Okey, baiklah. Ada nak tanya lagi? Tak ada. Tak ada. Baiklah, kita akhiri pelajaran kita pada hari ini. Terima kasih yang dapat masuk kelas. Okey.